Buletin Didik 11 Januari bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Murid sekolah rendah dibenar melakukan ujian saringan kendiri COVID-19 di rumah bermula minggu ini. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, kit ujian akan dibekalkan sekolah kepada murid yang terpilih. KPM telah berbincang dengan KKM tentang pendekatan untuk pelaksanaan ujian ini. Kementerian Kesihatan Malaysia telah bersetuju untuk membenarkan ujian ini dilaksanakan di rumah dan keputusannya dimaklumkan kepada pihak sekolah. 1 Disember lalu, KKM dalam strategi ujian COVID-19 menetapkan 10% pelajar sekolah harian yang dipilih secara rawak perlu menjalani ujian RTK antigen dilaksanakan di sekolah. Jelas Datuk Dr. Razi, kementeriannya akan mengeluarkan kenyataan susulan menjelaskan perkara itu. Namun bagi ibu bapa di mana anak mereka terpilih menjalani ujian itu, mereka dinasihatkan mengikuti tata cara yang ditetapkan. Saya ingin tegaskan di sini bahawa adalah amat penting ibu bapa kepada anak-anak yang terpilih untuk melaksanakan ujian ini di rumah dapat melaksanakan ujian ini berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan. Langkah terbaru itu bagi memastikan sesi persekolahan berlangsung secara teratur dan selamat sebagaimana dimahukan semua pihak. Obesiti atau berat badan berlebihan bermaksud mempunyai terlalu banyak lemak badan sehingga memberi risiko kepada kesihatan. Berdasarkan statistik Tinjauan Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan NHMS 2019 oleh Institut Kesihatan Umum, sejumlah 29.8% kanak-kanak berumur 5 hingga 17 tahun berada dalam kategori berat badan berlebihan atau obes. Ini adalah peningkatan lebih 2 kali ganda dari tahun 2011 yang hanya 6%. Justru KPM baru-baru ini mengambil pendekatan untuk melaksanakan program BMI 59T yang akan bermula pada hari pertama kalender akademik 2022-2023. Menurut pakar kanak-kanak Dr. Rakhi Yadav, sekiranya masalah itu tidak dibendung, ia boleh menjurus kepada masalah kesihatan di kala dewasa. Antaranya seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit hati, penyakit jantung, risiko kanser atau gangguan sosio emosi, masalah kesuburan dan lain-lain. Pakar-pakar perubatan dan Kementerian Kesihatan sedang giat berusaha untuk meningkatkan kesedaran dan menyarankan intervensi awal untuk mencegah kemudaratan kesihatan disebabkan masalah berat badan. Tambahnya, cara mudah untuk menentukan lemak badan berlebihan adalah dengan mengira nisbah berat badan anak-anak kepada ketinggian mereka kuasa 2. Nisbah itu juga lebih dikenali sebagai Indeks Jisim Badan atau BMI. Bagaimanapun, kiraan BMI sahaja tidak mencukupi dalam menentukan sama ada berat badan kanak-kanak itu berlebihan atau tidak. Ini kerana mereka mempunyai berat lemak badan berlainan mengikut umur dan jantina masing-masing. Justru kiraan BMI perlu dilukiskan dalam satu carta lain supaya keputusan berat badan berlebihan boleh didapati dengan tepat. Dalam pada itu, terdapat 4 langkah mengelak masalah berat badan dalam kalangan kanak-kanak, iaitu mengawal pemakanan, menggalakkan aktiviti riadah atau bersenam, mengurangkan penggunaan peranti elektronik dan mendapatkan tidur yang secukupnya. Bila saya kata kawal pemakanan, saya bermaksud mengurangkan pengambilan gula seharian atau reduce your daily sugar intake. Mengurangkan makanan segera, this is lazimnya berkalori yang tinggi, and meningkatkan pengambilan makanan seimbang dan bernutrisi tinggi. Atau kita boleh ikut yang Ministry of Health kata suku-suku separuh. Right? When we also talk about pengawalan makanan, kita nak meningkatkan pengambilan air kosong and mengurangkan kalori berlebihan supaya ia tidak disimpan sebagai lemak dalam badan. Selain itu, ibu bapa perlu melakukan aktiviti sederhana sekurang-kurangnya 150 minit seminggu atau 20 minit sehari untuk 5 hari dalam seminggu. Kanak-kanak juga memerlukan tidur yang secukupnya, sekurang-kurangnya 8 ke 10 jam secara berterusan bagi menguatkan sistem imuniti sekaligus mengurangkan perubahan hormon yang boleh meningkatkan rasa lapar. Sementara itu, tinjauan kami di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail 1 rata-rata berpandangan bahawa ibu bapa memainkan peranan paling penting dalam mengawal BMI anak-anak, terutama seawal di sekolah rendah.
Menurut Zainul Fitri Ahmad, pemakanan yang betul dan seimbang antara komponen utama yang perlu dititik beratkan ibu bapa dalam mencorak diet anak-anak mereka sejak kecil. Time makan tu kena ikut jadual tu. Macam kita orang besar pun kalau kita makan tak ikut jadual pun badan kita besar. So sama juga budak pun. So pada saya makan let them eat tapi kena kawal sikit. Jangan nak apa bagi nak apa. Tapi kalau nak bagi pun kena limitkan. Jadi itu yang kita perlu kontrol. Just kontrol pemakanan je. Sebab bila dah membesar badan dah terlalu besar nak turun tu susah. Tambahnya, suka atau tidak, ibu bapa mempunyai tanggungjawab untuk memastikan anak-anak mereka bebas obesiti. Bagi P. Pakiaraj pula, makanan segera yang terbukti tidak memberi khasiat kepada tumbesaran anak-anak perlu dikurangkan. Bapa kena jaga dia punya makanan anak-anak dia lah. Sekarang kena banyak fast food yang sudah datang macam yang banyak fast food yang sudah datang kalau itu pun menyebabkan banyak penyakit akan didatangkan. Kita makanan yang solid food itu dia kalau dikata dibagi kepada anak-anaknya merekanya yang tertentu kepada masa-masa yang macam itu, dia boleh mengurangkan badan dia dan lagi sehat lah. Samsi Imam Nawawi, datuk kepada 4 orang cucu pula berpendapat murid sekolah rendah perlu didedahkan kepada aktiviti bersenam. Ia bukan sahaja dapat membantu mereka membesar dengan sihat, malah mengawal berat badan secara semula jadi. Mereka ni perlu aktif dalam gerak-geri mereka setiap hari dan makanan juga perlu diberikan kepada yang ada zat sikit lah. Jangan sebarangan je lah. Jadi makan makanan yang terutama yang manis-manis yang gula-gula semua ni perlu dikurangkan. Itu sebab punca segala-galanya yang penyakit ni gula lah. Jadi saya galakkan cucu saya makan buah-buahan, terutama buah-buahan tempatan lah. Kita menggalakkan mereka ni berriadah pada hujung-hujung minggu gitu, sama-sama atuknya dengan neneknya sekali gitu. Take out the laziness from us. We need to take some actions maybe once in a day for a couple of minutes. I'm not talking hours here. Maybe just jumping jacks, some kind of a walk around in the balconies, in the house. There should not be any excuses for not doing this. I think we all as a parents and as a society members, we need to restrict the obesity concern, not only in the kids but also adults. So we need to take some actions, otherwise we'll end up in hospitals. Pemakanan dan gaya hidup sihat bermula dari dalam rumah. Justru tanggungjawab tersebut perlu datang dari rumah terlebih dahulu sebagai usaha mengawal masalah obesiti dalam kalangan murid. Pelajar masa kini berdepan cabaran lebih getir untuk berjaya dalam pelajaran. Ia susulan penularan COVID-19 dan terbaru bencana banjir yang melanda memaksa pelajar perlu kuat dari aspek mental. Justru Majlis Guru Kaunseling Negeri Sembilan dengan kerjasama Kolej Politek Mara menganjurkan webinar keibubapaan peringkat Negeri Sembilan baru-baru ini. Seminar ini juga ingin menyampaikan mesej kepada masyarakat bahawa tugas mendidik anak-anak ini adalah tanggungjawab bersama, termasuk guru, ibu bapa, PIBG, PIBK dan juga komuniti. Objektif seminar adalah menyuburkan semangat perjuangan pelajar dan meneruskan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Naib Chancellor Kolej Universiti Politek Mara, Profesor Dr. Darul Ihsan Abdul Hamid berkata, melalui perkongsian itu, pelajar diberi pendedahan mengenai kursus dan peluang pekerjaan selepas tamat pengajian. Walaupun dalam keadaan norma baru, aktiviti masih perlu diteruskan. Begitulah juga dengan kami di KUPTM yang masih berterusan menjalankan tanggungjawab dalam memberi maklumat peluang-peluang pendidikan kepada bakal pelajar untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Tambah Profesor Dr. Darul Ihsan, ibu bapa perlu peka dalam kemahiran menggunakan gadget serta teknologi terkini untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran.
Bertemu kembali. Susulan kewujudan kehadiran harimau di Sekolah Kebangsaan Bihai dan SK Balar di Gua Musang, Kelantan, Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kelantan, Muhammad Hafid Rohani berkata pihaknya sudah mendapat maklumat berkaitan kejadian itu. Muhammad Hafid memaklumkan jarak SK Balar ke Pos Bihai adalah 2 jam perjalanan. Pihaknya ketika ini telah memasang 3 perangkap berkamera di Pos Bihai dan operasi serta pemantauan berterusan dijalankan bagi menangkap harimau terbabit. Semalam, SK Bihai mengambil pendekatan untuk meneruskan sesi pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR selepas harimau berkenaan dikesan berada di tepi pagar sekolah itu. Baiklah, kejayaan seorang anak pasti akan menggembirakan ibunya. Namun kejayaan yang ditempa Nur Aida Sabrina Syamsul Anwar menggenggam segulung ijazah mengundang tangisan bonda tercinta. Majlis Convocation ke-44 Universiti Putra Malaysia UPM semalam menyaksikan seorang ibu, Norliza Abdullah, menerima ijazah milik Allahyarham anak perempuannya, Nur Aida Sabrina, yang telah meninggal dunia pada 11 Jun lalu. Anak sulungnya dilapor meninggal dunia akibat radang paru-paru atau pneumonia ketika menjalani latihan industri. Arwah Nuraida Sabrina merupakan graduan ijazah Sains Komputer UPM. Sebelum tu arwah suami meninggal, arwah abahnya ni. Jadi dialah yang ambil alih. Dalam praktikal tu dia yang ambil tanggungjawab, dia galah tanggungjawab untuk jaga adik-adik, nak uruskan yang tinggalan kerja semua arwah abahnya tu. Dialah yang bertanggungjawab semua, tapi tiba-tiba dalam masa yang terdekat dalam 8 bulan tu dia pula yang meninggal. Tambah Norliza, tanggungjawab menjaga keluarga kini jatuh kepada anak keduanya, Nurul Hanah Syamsul Anwar, berusia 22 tahun. Hanah sedang melanjutkan pengajian dalam jurusan kejuruteraan di Universiti Malaysia Perlis. Sementara itu, lulusan Diploma Perniagaan Tani Azim Farhan Ngadimin yang ditemui turut berkongsi kesedihannya apabila bapa tidak bersama untuk meraihkan kejayaannya. Bapa tersayang meninggal dunia ketika Azim sedang bergelut dengan peperiksaan akhir. Pada hujung semester, saya menghadapi peperiksaan akhir. Pagi tersebut saya dalam perjalanan hendak ke Dewan Peperiksaan, saya mendapat khabar itu. Kemudian selepas saja saya menjawab tugas hakiki saya sebagai seorang pelajar, habiskan peperiksaan dan saya pulang emergency. Malam itu juga saya sampai dan bergegas terus ke Hospital Serdang. Anak bongsu daripada 4 beradik itu kini meneruskan pengajian ijazah pengajian Bahasa Melayu. Jelas pemuda berusia 23 tahun ini kehilangan ayahnya mendewasakan dirinya dan setiap peristiwa pahit itu bukan penghalang untuk mengecapi kejayaan lebih cemerlang. Majlis Convocation ke-44 UPM berlangsung di Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM di Seri Kembangan dari 8 hingga 13 Januari. Seorang guru pendidikan seni, Muhammad Saiful Baharum Shah, memiliki teknik dan kebolehan luar biasa dalam menghasilkan lukisan. Ini kerana dia telah menghasilkan 4 lukisan berbeza dalam satu masa menggunakan tangan dan kaki. Muhammad Saiful berkata dia mengambil masa 4 jam menghasilkan 4 lukisan menggunakan tangan dan kaki. Bagi mengukuhkan genggaman pen di kaki, dia menggunakan pita pelekat agar ia tidak bergerak. Antara lukisan dihasilkan Muhammad Saiful, potret penyanyi terkenal tanah air Datuk Seri Siti Nurhaliza, Allahyarham Sudirman Arsyad serta 2 pemain bola sepak terkemuka, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Muhammad Saiful juga pernah mencipta hasil seni menggunakan penyepit makanan serta menghasilkan lukisan menggunakan 2 pen dalam satu masa dengan teknik stapling. Ia ternyata mengagumkan warganet sehingga ada yang meminta guru berkenaan untuk melukis secara bersilang. Muhammad Saiful yang bakal bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Tajul Arifin Perak menyatakan hasrat menggunakan karya seninya sebagai inspirasi kepada pelajar untuk menghasilkan lukisan dengan lebih baik. Tiga jirim yang kita biasa dengar adalah pepejal, cecair dan juga gas.
Jadi sebenarnya gas boleh dibahagikan kepada dua lagi, iaitu gas yang dipanaskan dan gas yang disejukkan. Yang disejukkan kita panggil dia sebagai Einstein-Bose condensate, dan satu lagi gas yang dipanaskan kita namakan dia sebagai plasma. Jadi hari ini kita nak tunjuk plasma. Okey, so kalau kita tengok di sini, plasma tu akan melalui tangan saya. Plasma adalah gas yang dipanaskan. Selain daripada itu, dia mempunyai elektron-elektron yang terlepas daripada molekulnya. Kalau elektron terlepas, kenapa? Jadi kita nak tengok eksperimen ni. Okey, jadi bila saya letakkan lampu Kalimantan di tiub plasma, lihat bagaimana elektron melalui tiub ini dan menyalakan lampu. Jadi kalau kita asingkan, dah tak menyala lagi. Dan kita kembali ke sini, lihat bagaimana lampu Kalimantan boleh menyala. Dan satu lagi, mesti tahu manusia yang terdiri daripada 70% air adalah konduktor yang bagus. Masih bersama Buletin Didik. Hong Kong mengambil keputusan untuk menangguhkan sementara sesi pembelajaran secara bersemuka di prasekolah dan sekolah rendah. Ketua Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, berkata penangguhan berkuat kuasa Jumaat ini hingga selepas sambutan Tahun Baru Cina. Langkah sedemikian diambil susulan jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak. Jelas Lam, Hong Kong juga akan memperluaskan program imunisasi COVID-19 kepada kanak-kanak berusia antara 5 hingga 12 tahun. Bagaimanapun, murid sekolah menengah masih meneruskan sesi pembelajaran secara bersemuka. Lam mengakui ia suatu keputusan yang sukar dibuat. Meskipun mahu menangani risiko jangkitan dalam kalangan kanak-kanak, ia pada masa sama dikuatiri merencatkan pertumbuhan fizikal dan mental mereka. Penutupan operasi sekolah itu adalah langkah sekatan terbaru yang terpaksa dilaksanakan Hong Kong bagi membendung penularan jangkitan Omicron. Minggu lalu, Lam mengumumkan penutupan gimnasium, perkhidmatan makan di kedai selepas jam 6 petang dan menyekat penerbangan dari 8 negara. Sekumpulan saintis dari sebuah universiti di Barcelona, Spanyol menggesa kerajaan tempatan dan masyarakat mempertimbang menukar warna bumbung bangunan. Menurut mereka, warna bumbung putih boleh membantu menurunkan suhu pada musim panas sekaligus mengelakkan gelombang haba. Dalam projek dibentangkan sekumpulan saintis itu kepada pihak berkuasa tempatan, mereka mencadangkan bumbung bangunan yang kebanyakannya merah perang dicat dengan warna putih. Menurut kaji selidik itu, warna itu mampu membantu mengurangkan suhu sebanyak hampir 5 darjah Celsius ketika cuaca panas melampau. Strategi menukar warna bumbung itu dikatakan berkos rendah dan hanya membabitkan bumbung yang mudah dicat. Mereka turut menjangkakan strategi ini lebih berkesan untuk bandar seperti Barcelona berbanding mewujudkan kawasan-kawasan hijau. Barcelona dikira bertuah kerana kedudukan geografinya membolehkan penduduk menikmati cuaca sederhana ketika musim sejuk dan panas. Namun, ia juga mudah dipengaruhi perubahan iklim ditambah dengan kepadatan penduduk yang menyumbang kepada peningkatan suhu. Rekod suhu musim panas di sini ialah 39.3 darjah Celsius dengan tahun terpanas pada 2020. Filem Encanto dinobatkan filem animasi terbaik pada anugerah Golden Globe semalam. Ia mengalahkan 4 calon lain termasuk Raya and the Last Dragon. Encanto yang merupakan filem komedi fantasi musical adalah terbitan ke-60 Walt Disney. Ia mengisahkan keluarga Madrigal yang memiliki majis yang tinggal di sebuah pekan bernama Encanto. Setiap generasi muda di Encanto dikurniakan anugerah kuasa majis kecuali Mirabel. Namun sebaik menyedari kuasa majis di Encanto berdepan bahaya, Mirabel memutuskan untuk menyelamatkan keadaan meskipun tidak memiliki sebarang kuasa. Dalam pada itu, pengumuman pemenang anugerah Golden Globes sekadar dilangsungkan menerusi media sosial. Tiada majlis diadakan tahun ini susulan skandal dan kontroversi yang menyelubungi penganjurannya. Ini ialah gambaran mikroskopik bagi batuan yang mengandungi minyak. Haiwan, hidupan dan mikroorganisma yang hidup satu masa dulu
mati dan menyimpan tenaga bersama mereka akan bertukar menjadi petroleum yang terperangkap di dalam batuan. Minyak atau petroleum sememangnya terdapat di dalam batuan ini. Kerana itulah kita panggilnya petroleum, petro batu, oleum minyak. Walaupun batu ini akan dikelilingi oleh satu batuan endapan yang sangat padat yang tidak membenarkan minyak ataupun gas mengalir melaluinya. Sehinggalah kita datang menggerudi dan mengeluarkan minyak tersebut. Sukan dimulakan dengan Piala FA Inggeris. Manchester United menewaskan Aston Villa 1-0 di halaman sendiri dan menempah kemaraan ke pusingan keempat untuk menentang Middlesbrough. Gol menerusi tandukan awal Scott McTominay memastikan Manchester United menewaskan Aston Villa 1-0 pada pusingan ketiga Piala FA di Old Trafford. Kejayaan itu memberi kelegaan buat pengurus United Ralf Rangnick, namun pada masa sama membuktikan banyak kerja perlu dilakukan jika mahu mencabar sebarang kejuaraan. Pelawat pastinya kecewa selepas menampilkan persembahan dominan, menyaksikan dua cubaan terkena tiang selain memaksa David De Gea menyelamatkan beberapa percubaan dan dua gol dibatalkan. McTominay menyambut hantaran lencong Fred bagi memberikan tuan rumah permulaan baik, tetapi selepas itu bergelut untuk mengekang asakan Villa yang bermain lebih baik. Kemenangan itu memberikan The Red Devils yang mempunyai rekod juara 12 kali Piala FA pertemuan menentang pasukan Division 2 Middlesbrough pada pusingan keempat. Beralih ke saingan perlumbaan Rally Dakar di Arab Saudi, pemandu Sweden Mattias Ekström memenangi gelaran sulungnya pada edisi kali ini. Sementara Sebastian Loeb muncul pendahulu baru kategori kereta selepas menduduki tempat ketiga. Perlumbaan Rally Dakar berada di laluan paling panjang apabila peringkat ke-8 memaksa pelumba menempuh jarak 830 km. Mattias Ekström yang memandu Audi beraksi baik apabila mencatat masa terpantas sekaligus mengakhiri cabaran di tempat pertama untuk meraih gelaran juara. Stefan Peter Hansel pula mengiringinya di podium pada kedudukan kedua, sementara Sebastian Loeb ketiga. Namun ia memadai buat Loeb untuk menjadi pendahulu keseluruhan baru, memintas juara 3 kali Nasir Al-Attiyah yang menghabiskan saingan di tempat ke-6. Kategori dua roda pula memberikan kejayaan berganda kepada Sam Sunderland. Tunggangan pelumba Britain itu gagal dicabar peserta lain. Sunderland menjulang kemenangan pertama dan melonjakkannya semula ke kedudukan pendahulu. Baiklah, mengakhiri buletin didik kali ini, kami bawakan Festival Belon Udara Panas di Mondovi, Itali. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.